Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, kita bertemu dalam pertemuan perkongsian maghrib bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan Kak Nurani, Bunga Lawang, Yaya Lia, Kak Aminah Hitam, Siti Arfah, Rusmini Aiza, Rahila Junid, Muhammad Badrul Syam, Galik Sprit, serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Moga-moga pertemuan ini adanya manfaat dan moga-moga pertemuan ini adanya kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita nak baca serba sedikit tentang kisah-kisah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun sebelum kita bermula, apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendoakan. Moga-moga ukhuwah ini menjadi sebab setiap daripada kita diampunkan dosa dan beroleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita nak membicarakan tentang kisah sahabat, orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsikan dan juga bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka kita ambil daripada kitab sirah yang selalu kita rujuk, kitab kisah para sahabat, itulah kitab Suwarum min Hayatis Sahabah oleh Dr. Rifat Basha. Kitab Suwarum min Hayatis Sahabah. Lalu dalam kitab Suwarum min Hayatis Sahabah ada satu kisah berkenaan dengan tentang seorang sahabiyah. Siapakah sahabiyah ini? Penulis buku mulakan, sahabiyatuna hadhih. Sahabiyah ini terkumpul padanya segala jenis kemuliaan. Kenapa? Fa'abuha sahabi. Sahabiyah ini ayahnya sahabat. Wajadduha sahabi. Atuknya sahabat. Wa ukhtuha sahabiyah. Adik-beradiknya sahabat. Bahkan adik-beradik perempuannya sahabat. Wa zawjuha sahabi. Kemudian suaminya sahabat. Wa benuha sahabi. Dan anaknya pun sahabat. Terkumpul padanya segala jenis kemuliaan kerana keluarganya semua adalah sahabat. Ayahnya, atuknya, kemudian adik-beradiknya, kemudian suaminya, bahkan anaknya. Siapakah orang ini? Maka inilah orang yang mana dia sendiri pun adalah sahabat. Wahasbuha bidzalika syarafan wa fakhra. Kata penulis buku, cukuplah itu sebagai satu kemuliaan dan kebanggaan. Dia adalah sahabat Nabi, ayahnya dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka di sini, siapakah beliau yang kita nak belajar daripada beliau? Beliau adalah siapa ayahnya? Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan bukan sekadar sahabat tetapi teman baik dan juga orang yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapakah atuknya?
Atuknya adalah ayah kepada Abu Bakar, iaitu Abu Quhafah, yang kemudian hari masuk Islam sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah atuknya. Siapakah adik-beradik dia? Adik-beradik dia Abdul Rahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, dan salah seorang adiknya adalah isteri Nabi. Itulah dia Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah adik-beradiknya, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah suami dia? Suaminya dikenali sebagai Hawarin Nabi. Hawari maksudnya penolong, pembantu khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi berada di Bukit Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku mempunyai 2 orang Hawari. Seperti mana Hawari Nabi Isa, pembantu penolong khas, dan orang itu adalah suami kepada sahabiah ini, namanya adalah Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Bahkan anaknya pun adalah sahabat. Bahkan anaknya adalah orang yang pertama lahir selepas daripada Nabi SAW berhijrah ke Madinah daripada kalangan wanita-wanita muhajirin. Anaknya adalah yang pertama lahir. Siapakah anak dia? Anak dia adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu siapakah wanita ini? Yang mana ayahnya adalah sahabat, atuknya adalah sahabat, adik-beradiknya adalah sahabat, suaminya adalah sahabat, dan anaknya adalah sahabat. Maka orang ini adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita nak baca kisah tentang Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu mungkin sahabat biasa dengar, bahkan mungkin ada di antara kita yang anak kita ataupun diri kita ataupun keluarga kita yang nama Asma. Siapakah ini? Jom kita baca kisah tentang Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Penulis buku menyebut dalam kitab Suwarum min Hayati Sahabah, dalam kitab Suwarum min Hayati Sahabah menyebut bahawa Asma binti Abu Bakar adalah antara orang yang awal masuk Islam. Kerana pada waktu itu ayahnya antara orang yang awal masuk Islam. Maka Asma binti Abu Bakar antara orang yang awal masuk Islam, yang mana beliau adalah orang yang ke-18 masuk Islam. Orang yang ke-18, yang mana tidak ada yang mendahuluinya dalam masuk Islam. Ghairu sab'ata asyara insanan min rajul wa mra'ah, yang mana sebelumnya ada 17 orang masuk Islam. Dia adalah orang yang ke-18 masuk Islam. Beliau adalah orang yang ke-18 masuk Islam. Maka sangat-sangat awal. Beliau adalah orang yang ke-18 masuk Islam. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhum. Ini kelebihan dia. Lalu tadi kelebihan dia pertama, keluarga dia dikelilingi oleh orang-orang yang sahabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemudian kita nampak bagaimana kelebihan dia kedua, beliau adalah orang yang ke-18 masuk Islam. Apakah kelebihan dia yang lain? Kelebihan dia yang lain, beliau dikenali sebagai Zatun Nitaqain, orang yang mempunyai 2 tali pengikat. Kenapakah beliau dipanggil Zatun Nitaqain? Ini adalah peristiwa disebabkan apa yang berlaku ketika mana Nabi nak meninggalkan Gua Thur, nak menuju ke Madinah. Maka pada waktu itu Asma telah membuat makanan, bekalan untuk Nabi dan ayah dia menuju ke Madinah. Dia tak ikut hijrah sekali kerana ayahnya Nabi SAW hanya membawa ayahnya, membawa Amir bin Fuhairah sebagai pembantu dan juga Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Maka Asma kekal dekat Mekah. Namun ketika mana Nabi SAW pada waktu itu nak berangkat bersama dengan ayahnya menuju ke Madinah pada hari Ahad, pada permulaan bulan Rabiul Awal, maka pada waktu itu dia telah bawakan untuk Nabi SAW 2 bekas. Satu bekas yang berisi makanan dan satu bekas yang berisi minuman. Maka pada waktu itu bekas itu perlu diikat supaya boleh digantung. Bekas itu perlu diikat supaya boleh digantung pada unta yang Nabi SAW nak bawa bersama. Maka pada waktu itu beliau tak jumpa tali untuk mengikat
kedua bekas ini untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu dia buka tali pinggang dia, dia belah dua tali pinggang, tali yang mengikat pinggang dia, dia buka, dan pada waktu itu dia belah dua tali tersebut. Satu tali dia ikatkan bekalan makanan, dan satu lagi tali dia ikat minuman, dan dia berikan kepada Nabi SAW supaya mudah untuk bawa ketika mana berhijrah. Bila Nabi SAW dapat tahu tentang apa yang dia buat, fada'alahan Nabi SAW, Nabi SAW mendoakan untuk Asma, an yubaddilahallahu minhuma, supaya Allah menggantikan untuk Asma dua tali yang dia telah koyakkan daripada pakaian dia untuk mengikat makanan Nabi SAW. Allah gantikan kedua tali itu dengan tali dan juga pengikat daripada syurga. Ayyubaddilahallahu minhuma nitaqaini fil jannah. Maka semenjak daripada itu beliau dikenali dengan zatun nitaqain, orang yang mempunyai dua tali pengikat, bukan sebarang tali pengikat, tetapi Nabi telah mendoakan untuknya tali pengikat daripada syurga, akibat daripada disebabkan perbuatan dia pada waktu itu berfikir untuk kesenangan Nabi SAW. Kita mungkin kata, takkanlah kerana itu dapat Nabi mendoakan. Tidak, kerana dia memikirkan untuk memudahkan Nabi. Dia dah bawa bekalan, tapi waktu itu dia fikir bagaimana nak mudahkan Nabi SAW supaya bekas makanan itu mudah Nabi bawa. Dia fikirkan kemudahan Nabi SAW. Namun dia tidak ada tali pengikat pada waktu itu, maka dia koyakkan tali yang dia gunakan untuk ikat pinggang dia, dan pada waktu itu dia koyakkan dua dan dia ikat kedua bekas tadi supaya mempermudahkan baginda Nabi SAW untuk membawa bekalan tersebut. Maka daripada sini kita nampak kelebihan Asma binti Abu Bakar sehingga pada waktu itu dikenali sebagai Zatun Nitaqain. Apakah kelebihan beliau yang lain? Penulis buku menyebut beliau adalah seorang isteri yang luar biasa. Beliau adalah seorang isteri yang luar biasa. Ketika mana pada waktu itu dia nak berkahwin, maka pada waktu itu sepupu Nabi Zubair ibnu Al-Awwam adalah sepupu Nabi. Kerana mak kepada Zubair ibnu Al-Awwam, Safiyah binti Abdul Muttalib, adalah makcik Nabi SAW. Ketika mana dia nak berkahwin dengan Zubair ibnu Al-Awwam, pada waktu itu Zubair ibnu Al-Awwam adalah seorang yang mana sangat-sangat miskin. Wa kana syabban murmila, dan adalah Zubair ibnu Al-Awwam seorang yang sangat miskin. Dia tidak ada sebarang harta, dia tidak ada apa-apa kecuali seekor kuda yang mana menjadi milik dia. Itu je harta Zubair ibnu Al-Awwam. Maka ketika mana dia berkahwin dengan sepupu Nabi Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, maka kata penulis buku, fakanat lahu ni'maz zaujah as-salihah, maka adalah Asma seorang isteri yang sangat-sangat luar biasa baik. Apa yang dia buat? Dia telah buat semua benda untuk suaminya. Bahkan dia jaga kuda suami dia. Pada waktu itu dia sediakan makanan untuk kuda suaminya. Dia seorang yang sangat membantu suaminya. Sehingga kan ketika mana tibanya waktu untuk berhijrah ke Madinah untuk menyahut apa yang telah diajak oleh baginda Rasulullah SAW, maka pada waktu itu dia tengah syarat mengandung. Bayangkan, dia tengah syarat mengandung, sangat-sangat syarat. Kejap lagi kita akan baca bagaimana syaratnya Asma binti Abu Bakar pada waktu dia berhijrah. Ketika mana Nabi berhijrah, pada waktu itu usia kandungannya dah 7 bulan. Dan ketika mana Abu Jahal datang ke rumah dia nak bertanya kepada Asma di mana Nabi dan ayah dia, maka pada waktu itu dia maklumkan tidak tahu. Dalam keadaan syarat itu, pada usia 7 bulan kandungan dia, Abu Jahal telah pukul dia sampailah dia terduduk dan terjatuh. Itu keadaan dia, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Selang beberapa lama kemudian dia berjaya untuk berhijrah. Dan bagaimana dia berhijrah? Maka disebutkan di sini dalam kitab Suwarum min Hayati Sahabah, yang mana pada waktu itu dia tengah syarat mengandung.
tetapi dia tempuh juga perjalanan untuk pada waktu itu bersama dengan umat Islam dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tengah syarat mengandung, pada waktu itu merentasi berhari-hari perjalanan dalam keadaan sakit badan, dalam keadaan berat kandungan. Maka di sini disebut ketika mana dia sampai sahaja di Quba, hatta wa fama in balaghat Quba'a hatta wada'at, maka tidaklah ketika mana Asma sampai sahaja di Quba, maka di situlah dia telah melahirkan anaknya. Maka ini pengorbanan Asma. Pernah dipukul oleh Abu Jahal ketika mana Abu Jahal nak tahu kedudukan ayah dia, dan pada waktu itu ketika mana dia berhijrah dalam keadaan syarat mengandung, sampai sahaja di Quba, maka pada waktu itu dia telah melahirkan kandungan dia. Kandungannya adalah sesuatu yang sangat menggembirakan umat Islam. Kenapa? Sebab pada waktu itu umat Islam dimaklumkan yang orang-orang Yahudi Madinah telah menghantar sihir kepada orang-orang Muhajirin supaya orang Muhajirin tidak boleh melahirkan anak dekat Madinah. Maka anak yang pertama yang lahir selepas hijrah daripada kalangan Muhajirin adalah pada waktu itu Abdullah bin Zubair, anak kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka sebab itu dalam kitab Suwarum min Hayati Sahabah disebut ketika mana Asma melahirkan anak di Quba, fakabbaral muslimun, orang-orang Islam bertakbir, wahallalu, mengucapkan la ilaha illallah, li'annahu, kerana bayi ini adalah awwala mauludin, bayi yang pertama lahir daripada kalangan Muhajirin selepas daripada mereka berhijrah ke Madinah, dan mereka telah dimaklumkan oleh orang Yahudi yang mereka telah disihir oleh orang-orang Yahudi lalu tidak boleh melahirkan anak. Maka pada waktu itu menunjukkan sihir mereka tidak berkesan, maka anaknya adalah anak yang pertama daripada kalangan orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Ketika mana anaknya lahir, maka pada waktu itu Asma membawa anak dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil Abdullah bin Zubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu letakkan di pangkuan baginda, dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnikkan dia. Apakah tahnik? Fa akhadha syai'an min riqih, Nabi ambil sedikit air liur baginda, wa ja'alahu fi famis sabi, Nabi letakkan air liur baginda ke dalam mulut Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Maka Abdullah bin Zubair ditahnikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Abdullah bin Zubair, anak kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anak kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka inilah dia satu keluarga yang mana penuh dengan sahabat. Ayahnya, atuknya, adik perempuannya, bahkan adik lelakinya, suami dia, bahkan anak dia adalah orang yang mula-mula lahir ketika mana pada waktu itu orang Muhajirin tiba kali pertama di Madinah daripada kalangan Muhajirin. Sebab itu kata penulis buku, wa qad ijtama'a li Asma binti Abi Bakar min khasailil khair wa syama'ilin nubul, dan terkumpul pada diri Asma kerana ayahnya adalah Abu Bakar. Terkumpul pada diri Asma ini sifat-sifat yang luar biasa mulia, dan antaranya adalah dia ada sifat seperti mana adik perempuannya, iaitu adik perempuannya adalah Aisyah. Beliau ada sifat seperti mana adik perempuannya Aisyah, iaitu seorang yang sangat-sangat pemurah. Beliau adalah seorang yang sangat-sangat pemurah. Cuma di sini, maka di sini disebutkan oleh Abdullah bin Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, ma ra'aitu mar'ataini qattu ajwada min khalati Aisyah wa ummi Asma. Kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah jumpa mana-mana wanita yang mana lebih pemurah daripada dua orang wanita ini. Ini adalah dua orang wanita yang paling pemurah. Siapakah mereka? Makcikku Aisyah, isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin, dan yang kedua ibuku Asma. Cuma mereka ini berbeza. Aisyah dia suka kumpulkan
dia suka kumpulkan sumbangan, dan pada waktu itu Aisyah suka memberi sumbangan yang sedikit banyak supaya boleh digunakan. Adapun Asma, kata Abdullah bin Zubair, apa yang dia ada dia akan bagi sampai habis. Sebab itu kata Abdullah bin Zubair, lakin jaudahuma mukhtalif amma khalati fakanat tajma'u syai' ila syai' hatta idza ijtama'a indaha ma yakfi qasamathu baina dhawil hajat. Cara Aisyah bersedekah, Aisyah suka kumpulkan, dan ketika mana bilangan itu banyak dan pada waktu itu boleh membantu orang yang tertentu, Aisyah akan berikan sumbangan tadi. Adapun mak dia, Asma radhiyallahu taala anhu, wa amma ummi, kata Abdullah bin Zubair, fakanat la tumsik syai'an ilal ghad, maka dia tak suka simpan sesuatu sampai esok. Apa yang dia ada dia akan bagi. Inilah keadaan dua orang anak perempuan Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Asma. Kenapa tidak? Padahal mereka belajar daripada ayah mereka. Ayah mereka Abu Bakar, kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ketika mana peristiwa Tabuk, bagaimana Abu Bakar ketika mana Nabi SAW tanya kepadanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan di rumah? Maka apa jawapan Abu Bakar? Tak ada apa-apa ya Rasulullah, yang aku tinggalkan hanya Allah dan Rasul. Itu sifat pemurahnya Abu Bakar. Dan bagaimana Abu Bakar, kejap lagi kita akan belajar ketika mana dia nak berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Maka pada waktu itu Abu Bakar, dia dah belanja banyak harta dia untuk Islam. Banyak hamba yang mana dia telah beli, yang mana pada waktu itu adalah untuk Islam. Banyak kali Abu Bakar pada waktu itu membantu Islam. Beliau telah beli Bilal dan merdekakan. Beliau telah beli banyak hamba termasuk Amir bin Fuhairah dan merdekakan. Ketika mana nak berhijrah, waktu itu kita baca dalam kitab Suwarum min Hayati Sahabah, Abu Bakar hanya tinggal duit dia sebanyak 6,000 dirham. Sebanyak 6,000 dirham. Ketika mana dia nak berhijrah dengan Nabi SAW, maka apa yang Abu Bakar buat? Abu Bakar dia ambil semua duit dia untuk dia belanjakan untuk Nabi, dan dia tak tinggalkan satu apa pun untuk anak-anak dia Asma dan Aisyah. Dia tak tinggal apa-apa. Maka ini sifat Abu Bakar yang dia gunakan semua harta dia untuk agama Allah, untuk Nabi SAW. Maka sebab itu kita nampak anak-anak perempuan dia ada sifat seperti ayah mereka. Itulah Asma dan juga kita nampak Asma dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka daripada sini kita nampak sifat ini dapat daripada ayah mereka, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita nak ceritakan pula tentang keadaan ketika mana Abu Bakar tinggalkan Asma di Mekah bersama dengan adik-adiknya. Maka daripada sini kita nampak walaupun Asma adalah seorang yang hebat, tetapi antara sifatnya adalah bagaimana beliau seorang yang sabar dan bagaimana seorang yang tak meminta-minta kepada manusia. Maka penulis buku kitab Suwarum min Hayati Sahabah membawakan di sini kisah ketika mana ayahnya nak berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Ketika mana ayahnya nak berhijrah bersama dengan Rasulullah, maka pada waktu itu ayahnya telah bawa semua harta yang ayah dia ada, kulluh, semuanya, wa miqdaruhu, dan harta yang Abu Bakar bawa untuk bantu Nabi ketika mana berhijrah, 6,000 dirham, sebanyak 6,000 dirham. Walam yatruk li ayalihi syai'a, dan seperti kebiasaan Abu Bakar dia tak pernah simpan apa-apa untuk anaknya. Kalaulah kita hidup zaman tu, kita akan kata Abu Bakar kejam. Kita akan kata Abu Bakar tidak berperi kemanusiaan kalau kita hidup pada zaman itu. Tetapi inilah juga sikap Abu Bakar. Dia akan utamakan Nabi, dia akan utamakan Rasulullah dengan seluruh harta dia. Sebab itu ketika mana Nabi SAW nak wafat, kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Nabi SAW depan para sahabat semua, Nabi bersabda bahawa tidak ada orang yang boleh aku balas kecuali aku telah balas kebaikan mereka.
kecuali Abu Bakar, yang mana tidak boleh aku balas kebaikan dia. Kerana Abu Bakar dia tak pernah tinggal apa-apa untuk keluarga dia, dia bagi semua untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana Abu Bakar nak berhijrah, maka pada waktu itu Abu Bakar ada duit tunai sebanyak 6,000 dirham, dan dia bawa semuanya, walam yatruk li'iyalihi syai'a, yang mana dia tak tinggal sesuatu apa pun untuk anak dia. Maka pada waktu itu datang atuknya Abu Quhafah, dan pada waktu ini Abu Quhafah belum masuk Islam. Maka Abu Quhafah marah-marah bila dengar yang mana Abu Bakar telah tinggalkan anak dia dan ikut bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Abu Quhafah, dia waktu itu belum Islam. Abu Quhafah masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah. Siapakah Abu Quhafah? Ayah kepada Abu Bakar, atuk kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Maka pada waktu itu Abu Quhafah masuk dalam keadaan marah. Dia berkata dengan Asma, wallahi demi Allah, inni la arahu, sesungguhnya aku merasakan, qad faja'akum, yang ayah kamu telah meninggalkan kamu dengan membawa segala hartanya. Maka bila Asma dengar begitu, Asma dia tak nak ambil apa-apa daripada atuknya, sebab pada waktu itu atuknya tidak Islam. Pada waktu itu atuknya masih musyrik. Maka pada waktu itu Abu Quhafah dah tak nampak mata dia, telah buta matanya. Maka Asma pada waktu itu ambil batu-batu kecil yang mana berbentuk seperti siling dirham, dan maka dia telah ambil dan diletakkan dekat tempat biasa Abu Bakar simpan duit, dan pada waktu itu dia telah tutup dengan kain. Maka dia pun kata dengan atuk dia, wahai atuk, apa yang engkau katakan? Maka dia bawa atuk dia kepada tempat Abu Bakar simpan duit. Pada waktu itu Abu Quhafah sudah buta, tidak nampak. Maka diletakkan tangan atuknya Abu Quhafah di atas batu-batu yang telah ditutup dengan kain tadi. Maka Abu Quhafah rasa, dia kata masih banyak duit yang tinggal. Maka pada waktu itu kata Asma, ya abati, wahai atuk kesayanganku, unzur, lihatlah, kam taraka lana minal mal, berapa banyak yang ayah telah tinggalkan duit. Maka ketika mana atuknya rasa, atuknya kata, ya, ayah engkau tinggalkan banyak bekalan. Maka waktu itu dia tidak risau. Kata penulis buku Suwarum min Hayati Sahabah, inilah akhlak Asma, sama seperti akhlak Aisyah, tidak sentiasa tenang, walaupun pada waktu itu Abu Bakar tinggalkan mereka tanpa sebarang harta. Dia sentiasa tenang, dan pada waktu itu dia tenangkan juga atuknya, dan pada waktu itu dia tak nak ambil apa-apa harta daripada atuknya, kerana pada waktu itu atuknya masih tidak beriman. Maka inilah akhlak Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Ini akhlak yang luar biasa tentang Asma binti Abu Bakar, yang mana merupakan kakak kepada Aisyah dan anak perempuan kepada Abu Bakar. Di sini ada kisah yang panjang yang mana saya rasa tak sempat nak dikongsikan pada malam ini. Itulah kisah bagaimana Asma menenangkan anak dia Abdullah bin Zubair ketika mana Abdullah bin Zubair dikhianati oleh orang-orangnya ketika mana berlakunya pemberontakan pada zaman tahun beliau menjadi khalifah pada tahun 63 atau pada tahun 65 ke 67 Hijrah, yang kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu kita akan sambung esok kisah Asma dan juga Abdullah bin Zubair berkenaan tentang bagaimana beliau menenangkan anaknya dan bagaimana beliau seorang yang sentiasa tenang. Inilah sifat Asma, yang mana beliau ada sifat ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semua kisah ini diambil daripada kitab Suwarum min Hayati Sahabah. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat yang bersama dalam pertemuan selama 30 minit ini. Moga-moga Allah menjadikan setiap daripada isteri kita, anak-anak kita seperti Asma binti Abu Bakar
radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang lelaki daripada kalangan kita seperti sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Moga-moga adanya manfaat insya-Allah dalam pertemuan selama 30 minit ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz, dan terima kasih kepada semua. Kita jumpa pada pertemuan yang lain. Amin ya rabbal alamin.